نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Wahai sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, berbanyak-banyak syukur kita rafa'kan, kita tinggikan hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, atas kurniaan Allah kepada kita, rahmat dan nikmat yang tak pernah putus, dan kesempatan peluang untuk kita terus bersama lagi di dalam satu ruangan yang disebut sebagai alam maya. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu melalui sebuah kitab yang dinamakan dengan nama Hadis Qudsi. Pelbagai nasihat terus datang daripada kalamullah Ta'ala dan kemudian dizahirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ad-dinu nasihat. Agama itu adalah satu nasihat yang mana sebagai orang yang beragama kita dituntut untuk saling nasihat menasihati. Yang salah menerima nasihat yang benar. Yang tua boleh menasihati yang muda dan yang muda juga boleh menasihati yang tua. Jadi tak terkecuali, sebab tak semestinya yang tua tu betul semua dan tak semestinya yang muda tu salah belaka. Maka kita sebagai umat manusia sentiasa menerima setiap nasihat, juga teguran demi kebaikan atau meningkatkan lagi martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menyahut satu seruan menjadi ahsanul khaliqin, seindah-indah kejadian apabila manusia itu mati dan ditempatkan di syurga. InsyaAllah ta'ala dalam nasihat kita, ini pengajaran untuk hadis yang ke-23 minggu ni insyaAllah nah. Kalau kitab saya muka surat 61, kitab puan-puan mungkin lebih sikit. Ada yang muka surat 64, ada yang muka surat 67, ada muka surat 63. Jadi siapa yang tak jumpa muka surat 61 boleh rujuk pada muka surat 64. Yang tak jumpa muka surat 64 boleh cari muka surat 67 ataupun 63 nah. Sebab buku ini atau kitab ini dicetak berkali-kali menyebabkan muka suratnya tidak sama. Baik, insya-Allah kita akan sama-sama membaca hadis Qudsi
yakni pengajaran yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu wa asila. Ya Musa ibnu Imran, ya sahibal bayan, isma' kalami fa ana Allahul malikud dayyan, laisa baini wa bainaka turjuman. Bashir akil riba bighadabi rahman wa mudha'afatin niran. Ya bna Adam, idza wajadta qasawatan fi qalbik wa saqaman fi badanik wa hirmanan fi rizqik wa naqisatan fi malik fa'lam bi annaka takallamta bima la ya'nik. Ya bna Adam, ma yastaqimu dinuk hatta yastaqima lisanuk wa la yastaqimu lisanuk hatta tastahyi min rabbik. Ya bna Adam, idza nazarta fi uyubin nas wa nasita aibaka faqad ardaita syaitan wa aghdabta ar-rahman. Ya bna Adam, lisanuk asada in at-talaqtahu qatalak fahalakuka fi itlaqi lisanak. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadis yang kita baca tadi yang bermaksud dalam artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat yang pertama kepada Ibnu Adam. Ya Ibnu Adam, wahai sekalian manusia, wahai sekalian anak cucu Adam, wahai sekalian keturunan yang lahir daripada sulbi Adam alaihissalam. Jadi kita tahu seruan Allah Ta'ala ini berbentuk satu seruan untuk makhluk yang bernama manusia yang datang daripada anak cucu Adam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah banyak-banyak, sebanyak mungkin pada setiap pergerakan kamu. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sama ada dalam keadaan kamu berdiri, kata Allah, atau kamu duduk, atau kamu tidur, hendaklah kamu sentiasa tafakkar. Tafakkar wa tadhakkar. Berfikir dan juga menyebut tentang kebesaran Allah, memuji Allah. Wasabbihu bukratan wa asila. Allah Ta'ala sebut, sucikanlah nama aku, tasbihkan nama aku, zikirkan nama aku, bukratan wa asila. Tak kira sama ada pada waktu pagi atau pada waktu petang, atau barang yang di antara pagi dan juga petang. Yang macam selalu kita baca di dalam doa iftitah yang masyhur bagi umat mutakhirin ini, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah itu kabira, maha besar, besar dari segi kekuasaannya, besar dari segi pentadbirannya. Kebesaran Allah Ta'ala itu bukan bersifat bentuknya, tetapi kebesaran yang disebut di sini adalah bersifat kekuasaannya, pentadbirannya, keluasan dalam Allah Subhanahu wa taala mentadbir alam yang tidak ada sempadan. Itu yang bermaksud kabira. Bukan besar tu besar ramai, bukan. Tapi kebesaran Allah Taala itu pada sifatnya, pada asma'nya, pada namanya, tapi bukan pada zatnya. Yang mana kata Allah, pujilah aku bukrah. Bukrah ini berpagi-pagi. Kenapa tak disebut sabahan? Kenapa disebut bukrah? Maksud bukrah ni waktu pagi, bermula waktu pagi bagi orang Islam ini apabila atas daripada pukul 1 pagi tu. 1, 2, 3 itu dipanggil bukrah. Berpagi-pagian. Ada di kalangan hamba yang soleh dan solehah, pada pukul 1, 2, 3 pagi dah pun bangun. Bangun mencari mardatillah, mencari keridhaan Allah pada ketika waktu seawal
pagi. Itu dipanggil mubakirun. Berpagi-pagian, awal sangat. Tak ada nak subuh lagi, dia dah pun bangun. Jadi pukul berapa juga yang kamu terjaga, maka hendaklah kamu memuji nama Allah Ta'ala. Begitu juga pada waktu petang asila. Waktu petang ini bermula apabila masuknya waktu asar. Bukan kata waktu maghrib. Bermulanya waktu asar dah terus disebut amsai. Waktu petang ataupun asil. Kerana apa disebutkan sebagai waktu petang itu apabila matahari telah pun condong hendak tenggelam ke arah barat. Itu Allah Ta'ala kata. Maka Nabi SAW mengambil daripada firman Allah Ta'ala ini, lantas baginda SAW menciptakan zikir pagi dan juga zikir petang. Yang kita sebut sebagai, ada sebut al-ma'thurat, yang beramal dengan ma'thurat. Ada yang beramal dengan hizib bahar, ada yang beramal dengan manzil, dan berbagai-bagai lagi amalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Mungkin sebagai manusia yang hidup di dalam susah payah kita, dengan kerja kita, dengan tugasan seharian kita, kita tidak mampu untuk melakukan atau membaca keseluruhan zikir-zikir ini, tetapi istiqamahlah pada satu. Seandainya kita ambil satu zikir, contoh kata al-ma'thurat, maka peganglah pada zikir ini pada setiap pagi dan petang. Kalau tak sempat pagi, baca petang. Tak sempat petang, baca lepas waktu maghrib, walaupun dia dah jadi malam. Janji kita sebagai umat manusia istiqamah di atas peninggalan baginda Nabi SAW. Sebab amalan yang paling dikasihi Allah dan Rasul sedikit tetapi berkekalan. Bukan kata hari tu pulun buat semua, tapi hari tu je. Esok tak buat dah. Disebut dalam pepatah kita, hangat-hangat take ayam, rajin buat, segan tinggal. Sebaliknya kita jadikan dia sebagai satu ibadat kita, amalan kita yang akan kita lakukan secara berterusan. Dan kemudian hadis hari ini Allah Ta'ala ajak kita memikirkan kepada satu lagi jasad, yang mana Allah Ta'ala sebut, wahai Musa ibnu Imran. Siapa Musa ibnu Imran ni? Wahai yang empunya keterangan, dengarlah perkataanku. Akulah Allah, Raja yang maha gagah. Di antara aku dan engkau tiada juru bahasa. Gembirakanlah orang yang memakan riba dengan kemarahan Ar-Rahman, serta melipat gandakan azab neraka. Dalam kalimah ini, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa datang seorang kekasihnya. Siapa dia? Musa bin Imran. Saya tahu, saya yakin puan-puan semua faham, kenal siapa dia Musa ibnu Imran ini. Musa ibnu Imran ini adalah daripada keturunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Siapa? Sebut Nabi Musa. Allah Ta'ala tak sebut sini Nabi Musa. Sebaliknya Allah Ta'ala sebut, wahai Musa bin Imran. Menjadi satu adab apabila kita menyebut nama orang tu secara ta'zim, secara mulia, kita sebut dengan nama pak dia. Kita ni pelik, bila orang panggil kita, orang seru dengan nama bapak, kita rasa, awak dia ni panggil aku dengan nama, dengan dengan benti-benti aku sekali. Panggil nama sudahlah. Sebenarnya, itu satu ta'zim. Itu satu kemuliaan. Bila orang seru nama kita, beserta dengan nama bapak kita. Tapi bagi adab dan adat orang Melayu ni, dia kata, pasal apa nak kena panggil dengan nama-nama pak? Panggil nama aku sudahlah. Sebaliknya, orang kita ni, dia melakukan kesilapan. Dia tak letak bin, tapi dia letak gelaran. Dia letak gelaran. Nama apa sama kan? Tidak letaklah bin. Tapi dia letak gelaran, semua orang tahu. Itu kesilapan kita. Laqab yang kita letakkan, kadang-kadang laqab itu menghina. Laqab ni gelaran lah, menghina seseorang. Walaupun kita kata, alah nak bagi kenai, sebutlah yang tak elok tu. Kalau tak sebut, orang tak tahu. Baik, kita kembali balik kepada seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada
Musa bin Imran. Kita tahu siapa kan Musa? Seorang Nabi yang ulul azmi. Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran. Nabi yang memimpin satu kaum yang memberi ujian yang amat besar. Iaitu kaum Bani Israel. Yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau. Nabi Musa alaihi salam memimpin 600,000 puak Bani Israel di dalam satu-satu perjalanan menghadap dengan Allah Ta'ala, dan baginda ditakdirkan wafat ketika mana dalam pimpinan. Tu ujian sampai mati. Ada yang ikut-ikut, yang tak ikut juga. Inilah sifat orang-orang Bani Israel. Nabi sebut, wahai yang empunya keterangan. Okey. Yang empunya keterangan ni apa dia? Nabi, wahai Nabi. Maksud Nabi ni orang yang memberi keterangan. Orang yang membawa bayan. Kita sebut Nabi. Yang membawa bayan, yang membawa keterangan. Yang membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membawa risalah daripada Allah Ta'ala, itu dipanggil sebagai Nabi. Maka Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala hadirkan di sisi kita membawa rahmat dengan membawa bayan, penerangan. Apa bayan yang diberi kepada Nabi Musa AS? Yang ini kitab Taurat. Kita telah pun belajar di mana Nabi Musa dianugerahkan kitab Taurat, iaitu di Gunung Sinai ataupun Tursina, Gunung Tursina atau Bukit Tursina. Ketika mana Nabi Musa AS berada dalam keadaan kesejukan. Ingat balik di mana? Wadi apa? Muqaddasi Tua. Wadi Muqaddasi Tua, Wadi Tua. Allah Ta'ala jemput Nabi Musa AS dengan penuh kehormatan untuk naik di atas Gunung Sinai bagi menerima amanah Allah Ta'ala. Yang ni, apa dia? Kitab Taurat. Dan daripada kitab Taurat itulah jadinya bayan. Penerangan demi penerangan untuk dibawa pulang kepada Bani Israel untuk ditarbiahkan, untuk diberi panduan, pengajaran, pedoman dalam kehidupan. Dan yang lagi disebut, kata Allah SWT, dengarlah perkataanku. Berbeza daripada seruan Allah kepada Nabi-Nabi yang lain. Allah Ta'ala tak sebut, dengarlah perkataanku. Sebab apa kepada Nabi Musa Allah Ta'ala sebut, dengarlah perkataanku. Bermakna, Nabi Musa AS dapat bercakap terus dengan Allah seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu boleh berkata-kata dengan Allah secara perkataan. Allah Ta'ala sebut, akulah Allah, Raja yang maha gagah. Di antara aku dan engkau tidak ada jurubahasa. Ketika mana Nabi Musa AS naik ke Gunung Tursina, berdekatan dengan pokok yang kita cerita dalam surah Hud, yang kita cerita di mana bila dia sampai di pokok yang menyala-nyala dengan harapan dia nak ambil api untuk memanaskan tubuh badan isteri dan anak-anak beliau, tetapi didapati bukan api yang bernyala-nyala, sebaliknya pokok itu bernyala seolah-olah lampu yang indah. Apabila dia sampai di situ, dia tercengang-cengang, dia tanya, siapa ni? Apa dia ni? Kenapa api yang berwarna hijau begitu indah dan cantik? Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, akulah Allah, Raja yang maha gagah. Yang ni kita tahu Nabi Musa AS berlawan dengan seorang raja yang begitu zalim. Siapa dia? Raja Fir'aun. Baginda menghadap dengan Raja Fir'aun dalam keadaan yang serba kekurangan pada baginda. Hanya bertemankan sebatang tongkat, sedangkan lidah baginda tidak fasih dalam berbicara. Kemudian apabila dia menghadap raja tu, Raja Fir'aun itu dengan angkuhnya berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bila Nabi Musa menghadap dengan Allah, Allah kata, akulah Raja. Raja yang maha gagah. Di antara aku dan engkau tidak ada jurubahasa. Yang ni dengar tu aku nak cakap. Sebab di antara aku dan engkau tidak ada jurubahasa. Seperti mana dengan Nabi-Nabi lain, termasuklah Nabi kita Muhammad SAW, ada jurubahasa. Di antara Allah Ta'ala dengan Nabi SAW adanya Jibril alaihissalam. Kita semua sedia maklum.
Kita tahu yang Jibril alaihi salam itu adalah seorang malaikat yang diutuskan untuk menyampaikan wahyu kepada semua nabi-nabi. Apa juga kalamullah akan dibawa datang melalui wasilah Jibril. Cuma kepada Nabi Musa alaihi salam Allah Ta'ala sebut, hang tak ada juru bahasa. Akulah Allah, akulah Raja yang maha gagah. Hari ini aku panggil hang, aku nak suruh hang dengar apa yang aku nak kata dekat hang. Aku nak cerita sebab hari ini tak ada siapa dalam orang tengah yang nak teman, yang nak kata apa-apa. Sebaliknya kita akan terus berbicara dalam bahasa kita. Jangan ditanya bahasa macam mana yang Allah Ta'ala cakap dengan Nabi Musa. Sebab kita belajar di dalam kitab Tauhid Misbahul Munir. Allah Ta'ala itu berbahasa tanpa suara dan tanpa huruf. Jadi macam mana dia berkata-kata dengan Musa alaihissalam? Wallahu a'lam. Tak boleh nak diceritakan macam mana, sesungguhnya kita tak tahu. Akal kita yang kita sebut berbatas-batas ini tak sampai kepada tempat tu untuk fikir macam mana Nabi Musa boleh mendengar kalamullah sedangkan kalam Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf dan tidak berkata-kata. Macam mana? Wallahu a'lam. Jangan fikirlah no. Sebab Allah Ta'ala tak bagi kita fikirlah sampai tahap tu. Kita hanya boleh menerima memang Allah Ta'ala itu berbicara dengan Nabi Allah Musa dengan tanpa menggunakan perantaraan, wasilah ataupun juru bahasa. Apa yang Allah Ta'ala nak nasihatkan kepada Nabi Musa di sini? Gembirakanlah orang yang memakan riba dengan kemarahan Ar-Rahman. Gembirakanlah hati orang yang memakan riba dengan kemurkaan, kemarahan Ar-Rahman. Yang ni kalau kita baca kata-kata ni, kalau kita ambil sekerat tu saja, oh baguslah orang makan riba ni, dapat khabar gembira. Rupanya kalau makan riba ni, Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat Rahman, yang bersifat pemurah, yang bersifat pengasih itu akan sukalah, gembirakan. Tetapi sebenarnya kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara macam mana? Melipat gandakan azab neraka. Kenapa disebutkan riba ini pada zaman Nabi Allah Musa? Sebab amalan memakan riba atau amalan berjual beli atau amalan riba ini diamalkan pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Segala jenis jual beli itu semuanya dicampur aduk dengan riba. Yang kita tahu kebanyakan pada zaman Nabi Allah Musa itu orang-orang yang miskin, yang kaya-kaya sungguh. Jadi apabila mereka meminjam satu-satu pinjaman, kena bayar secara berganda-ganda. Zaman tu biasanya mereka akan pinjam dari segi makanan. Macam secupak gandum untuk dimakan. Apabila nak bayar, kena bayar 3 cupak. Dan amalan ini tak mustahil, masih lagi dilakukan oleh umat mutaakhirin. Cuma bezanya dalam bentuk wang ringgit, bukan di dalam bentuk pertukaran makanan. Okey, orang mai pinjam dekat kita kasut. Dia mai pinjam dekat kita kasut. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pakai kasut kita putih. Putih. Kemudian dia main habaq dekat kita. Minta maaf lah. Dia pakai kasut kita putih. Kita kata, aku tak kira. Aku nak hang ganti lain. Lepas tu dia kata, tak apalah. Dia kata, dia bertanggungjawab. Dia akan ganti lain. Dia ganti lain. Tapi aku nak beli mahal lagi daripada tu. Itu riba. Itu riba. Kalau lah kata Depi cari di kedai, tak ada yang serupa macam tu. Ada yang seakan-akan sahaja dengan tu. Jadi, dia balik mai, dia bawa, dia kata, okey, harga begini-begini. Tak serupa macam kasut kita yang dia pakai putih tu. Jadi dia bagi dekat kita, macam mana? Setuju tak? Kita kata tak apalah, lebih kurang lah. Tapi dia habaq harga murah sikit. Dia nak bayar dekat kita. Kemudian kita yang hati murni ni kata, tak payahlah, aku halal. Itu kalau yang murni. Kalau yang meriba ni, tak apa. Kalau macam tu, aku terima kasut ni. Walaupun harga dia kurang 2-3 ringgit, tapi bayar sama dengan harga yang lama, iaitu berkali ganda. Itu disebut sebagai riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli.
Tetapi Allah Ta'ala mengharamkan riba. Itulah yang disebutkan di sini. Apa dia? Aku akan lipat gandakan azab neraka. Dengan cara macam mana di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, berulang-ulang kali Nabi menyebut tentang harta riba ini adalah haram. Jikalau kamu makan, apabila kamu hadir di padang mahsyar nanti, harta riba itu akan datang kepada kamu di dalam bentuk bara api neraka. Dia akan menyala di dalam perut kamu. Dia duduk dalam perut kita dah. Dia akan menyala. Dan anda riba itu kita jadikan pakaian, dia akan menjadi pakaian kita daripada bara api neraka. Dengan kepanasan padang mahsyar belum cukup, kita dipakaikan dengan pakaian daripada api neraka. Dan kemudian kita mungkin diberi minum dengan minuman daripada sa'ir, iaitu minuman daripada api neraka. Kita mungkin diberi makan dengan makanan daripada api neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab memakan riba. Itulah kata Allah Ta'ala, orang yang memakan riba, jangan dekat pun. Jangan duduk sekali dengan dia. Jangan berada. Jangan tukang tulis pun jangan. Kerani pun tak boleh jadi. Tengok pun tak boleh. Duduk dengan dia pun tak boleh. Kalau kita tahu dia di antara penerima riba, kita tahu memang kerja dia macam tu. Kalau boleh apa yang dia bagi, jangan kita makan. Dibimbangi. Takut-takut makanan itu adalah syubhat. Seperti mana yang pernah berlaku kepada seorang sahabat yang Nabi sayangi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana beliau dihidang dengan susu. Dia ni dahaga dan lapar. Susu itu adalah minuman dan juga makanan bagi sahabat yang kelaparan. Dia ingat dah orang bagi. Tak banyak cerita lah kita. Kalau orang bagi dah ambil susu minum lah. Kita tengah dahaga. Alhamdulillah. Dengan penuh dengan ta'zimnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun minum. Minum dah habis. Syukur pada Allah. Bila dia berjalan balik, sembang-sembang dengan sahabat yang lain. Sahabat kata, tahu tak? Dia bela kambing. Kambing dia lepas merata. Makan segala kebun laman orang. Jadi bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, benda tu memberi kesan ke dalam darah daging dia. Dia buat macam mana? Dia jolok engkong dia bagi keluar semua susu. Dia tak boleh nak minum, dia bimbang akan tumbuhnya daging daripada minuman susu itu, menyebabkan adanya syubhat dalam pemakanan. Kita terlalu mengambil ringan dengan perkara-perkara yang sedemikian. Itu menyebabkan kenapa hati kita menjadi lebih keras. Kita tengok seruan Allah seterusnya. Wahai manusia, jika engkau dapati hatimu keras, Masya Allah, badanmu sakit, sukar mendapat rezeki, dan hartamu semakin berkurang, ketahuilah bahawa yang demikian itu kerana engkau telah berkata-kata dengan perkataan yang tidak mempunyai erti bagi dirimu. Di antara penyebab, kata Allah Ta'ala, kalau kamu dapati hatimu keras. Macam mana kita nak dapati hati kita keras? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sadaqallahul azim. Di dalam hati manusia itu keras. Fi qulubihim maradun, sakit. Di dalam hati manusia itu sakit, dia kata. Dan kesakitan itu fazadahumullahu marada. Aku tambah lagi bagi sakit. Bagi lagi sakit. Yang rajin duk sakit hati dekat orang tak ada pasal-pasal tu, itu di antara salah satu punca hati dia kerah. Pasal apa sakit hati sangat kat dia? Entah, aku pun tak tahu. Pasal apa aku tak boleh tengok dia? Aku meluat sungguh. Aku menyampak awak, dia pernah buat apa kan? Tak, dia tak pernah buat apa. Tapi aku tak boleh tengok. Aku tak boleh pandang. Kalau engkau aku benci, seluruh keturunan engkau aku benci. Kata Nyonya Mansur. Itu hati keras. Kekerasan hati itu menyebabkan, dia kata, di antara orang yang keras hati, kita nak tengok kita nak tengok hati kita kerah ke tidak. Tanda-tanda, kata ulama, tanda-tanda hati itu keras, iaitu malas melakukan ibadah. Awaklah segan sangat. Rupanya dia mai dah penyakit nak mengeras. Hati tu kerah. Bukan kata hati tu kerah kita boleh pergi rendam bagi lembut. Kita boleh basuh dia dengan soflan agar dia lembut. Tidak. Nanti kita diajar oleh
para-para aulia, para-para anbiya, bagaimana nak melembutkan hati. Malas melakukan ibadah. Kalau hari tu tengah-tengah rajin, main pula hari yang hati kerah ni, segan. Ketika segan itulah kita didatangi satu penyakit. Waktu segan tu makin, ni hati nak makin mengerah ni. Terus layan dia. Hari ni kita tinggal, esok nak tinggal lagi. Lusa nak tinggal lagi. Itu macam kita mungkin istiqamah membaca Al-Quran. Contohnya sehari satu muka. Semuka je. Nah, biar sedikit tetapi berterusan. Jangan sehari sejuh tapi bulan depan sejuh lagi. Sehari satu muka. Esok satu muka. Lusa rajin sikit naik dua muka. Itulah tak rajin tak baca dah. Tak baca dah. Lepas tu minggu depan baca pula. Okey, ketika mana kita menghentikan amalan-amalan yang patut, yang wajib kita istiqamah, itulah waktu itu hati kita sedang mengeras. Ketika mana kita malas melakukan ibadah. Hari ini bangkit, awal sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang witir. Cantik susunan bacaan pun kita baca. Tak adalah kita kutip qul ya qul hu sahaja semua ibadat. Walaupun benda tu tak salah. Tapi cerita segan ni. Sembahyang pun sambil pejam mata. Banyak lena daripada celik. Konon tidur bersolat secara memejam mata itu nak menjemput kekhusyukan. Tetapi dia tak jemput khusyuk tak mai. Mengantuk yang mai. Elok kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang hadir adalah bukan khusyuk. Yang hadir adalah lena. Tak tersengap. Oh, dia lena. Itu permulaan orang yang nak kerah hati dia. Tak apalah. Ngantuk, Rasulullah kata orang yang bersolat dalam keadaan mengantuk makruh. Tidurlah lagi baik. Terus kita pun tidur. Itu di antara tanda orang yang keras hati. Malas melakukan ibadah. Yang kedua, memandang ringan masalah dosa dan pahala. Tak apa. Benda harus saja. Buatlah. Benda ni makruh. Memandang ringan perkara yang bersifat dosa ataupun pahala. Biasanya, di antara penyebab kita kerah hati ni, kita suka makan benda makruh. Bila kita tahu, tak apalah makruh. Makan pila, aku suka. Memang benda makruh ni sedap. Benda makruh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh makan benda makruh ni. Bukan kata tak boleh. Tetapi janganlah selalu-selalu sangat. Hati yang sedia kerah ni, kok kematu terus. Hari-hari makan benda peram. Berulang kali dah kita cerita di antara perkara-perkara atau benda-benda yang makruh yang selalu kita amalkan. Sambal belacan memang tak boleh tinggal. Aku kalau makan nasi, tak ada sambal belacan, tak makan pun tak apa. Masya Allah. Dengan bangganya lah. Dia nak makan hak belacan tu lah. Itu makruh. Okey. Binatang yang bersifat dua alam. Darat dia hidup sekerat. Laut dia hidup sekerat. Ketam batu. Pun juga tak boleh. Ketam nipah tak boleh dengan sebab makruh. Kalau di kalangan para sahabat, dia pun tinggal benda ni. Sebab takut hati semakin mengeras. Makan ikan perkasam. Sedap. Goreng ikan perkasam. Goreng cabai bawang. Makan dengan nasi panas-panas. Saat lagi habis kuliah. Buat terus. Masya Allah. Sedapnya. Tak payah ada kuah. Ambil dia punya sampah-sampah tu. Gawai. Berah-berah dia tu. Dengan rangup krik-krik-krik bunyi. Saya yang terliuk. Tapi dia di antara benda yang makruh. Benda yang makruh. Benda tu diperam. Jangan makan. Lagi satu benda yang kering-kering. Ikan kering. Termasuklah dengan orang yang suka cakap ni. Dia suka sangat dengan benda-benda tu. Benda tu benda makruh. Dia membawa kemudaratan di dalam diri kita. Apabila kita jadikan dia amalan. Petai, jerin dan yang sama-sama waktu dengannya. Benda yang berbau. Bawang mentah. Kita beli murtabak. Mamak tak bagi bawang. Marah kat mamak tu.
Mana dia bawang nak cicah murtabak dengan bawang mentah tu. Bawang jeruk tu. Sebenarnya benda tu tak payah. Tapi marah pasal tak bagi orang makan perkara yang makruh. Padahal kalau kita tak makan dapat pahala. Itu di antara penyebab kita memandang remeh pada masalah dosa dan pahala. Allah Ta'ala nak bagi pahala kalau kita tinggal benda makruh ni. Tapi kita tak mau. Itulah menyebabkan kenapa hati kita semakin mengeras. Begitu juga dengan tentang pahala ataupun dosa-dosa yang lain. Tak apalah. Cincai lah. Mana boleh cincai-cincai, no? Mana boleh cincai-cincai? Sebab apa? Esok ni dengan Allah Ta'ala, apabila kita dihisap, kan disebut, kiraman katibini, dia tak pernah lena, dia tak pernah lalai. Bila mana esok, tak apalah, sikit saja aku terlena saja. Cincai-cincai lah. Tak ada cincai. Kalau kata kita boleh cincai-cincai di alam mahsyar nanti senang lah. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiganya digariskan oleh para alim ulama, iaitu dia kata, apabila kita membaca Al-Quran, hati tak terkesan. Tidak terkesan hati ketika membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang ayat-ayat yang berbentuk nikmat. Ayat-ayat yang berbentuk azab. Contohnya Allah Ta'ala sebut di hari akhirat nanti di dalam surah Al-Waqi'ah. Kita ini terbahagi kepada 3 kumpulan. Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Ashabul Shimal. Ashabul Shimal. Allah Ta'ala ulang. Ashabul Muqarrabin. Sahabat-sahabat yang terdekat. Orang-orang yang terdekat. Ada 3 golongan. Apabila kita mengalunkan bacaan itu, hati jadi takut. Ini nak terbahagi 3 golongan ni. Golongan mana aku nak pergi duduk, ya Allah? Allah Ta'ala sebut, kalau Muqarrabin ni hanya sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. 1/3 yang umat-umat terdahulu. Umat-umat zaman Nabi terdahulu. Tapi sikit saja. Qalilun minal akhirin. Sikit je kemudian. Kita tengok-tengok. Kalaulah Saidina Umar Al-Khattab ketika mana membaca surah Waqi'ah ini menangis. Nabi tanya, awak menangis teruk sangat, wahai Umar. Dia kata, pasal dia sebut qalilun minal akhirin. Aku ini umat mutaakhirin. Hak sikit ni tak termasuk nama aku. Itu sahabat yang dijanji syurga menangis dengan sebab fikir dia ni tak termasuk dengan yang hak sikit tu. Dia kata tak apalah, kita mungkin masuk ashabul yamin, yang mana hak yang sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin. 1/3 hak yang awal, 1/3 hak yang akhir. Aku ada lah kot 1/3 yang akhir tu. Kemudian Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, 1/3 ni banyak mana? Rasulullah kata, nanti saya nak tanya Jibril, 1/3 ni banyak mana? Jibril kata 700,000. Rasulullah kata 700,000 sikit. Sikit ya Jibril, 700,000. Ni di antara sebab yang Nabi tumbuh ubah ni. Surah Waqi'ah Nabi fikir surah Hud, surah Waqi'ah. Di antara penyebab Nabi tumbuh uban. Susah hati. Kerana apa? Kerana ayat Al-Quran itu memberi kesan. Meninggalkan kesan dalam hati mereka. Kerana mereka yakin apa yang termaktub dalam Al-Quran itu adalah firman Allah yang sebenar-benarnya. Allahul Haqq. Allah Ta'ala akhiri dalam surah Al-Waqi'ah ini. Kata Allah, apa yang aku cerita dalam ni betul. Tapi bagi kita yang baca dengan tidak ada tadaburnya, tak terkesan. Baca je lah. Tak tahu apa. Sebab tu kita baca wajib, kita tadabur. Kita tahu tafsirnya, bukan sekadar berlagu. Dengar tentang lagu sedap, bergolek-golek. Tapi sayangnya, pengisiannya kosong. Tak ada apa-apa pun di situ. Ibarat waw bulan. Waw bulan ni, masa duduk di tangan di bawah lagi ni indah. Cantik, besar dengan lukisan-lukisan dia dengan warna-warna yang berbagai rupa. Apabila dia naik ke langit, rupa-rupanya dia tak boleh nak muat seekor semut buatan belakang dia. Kosong. Cantik, indah dipandang mata, menari di awan-awangan, tetapi kalau putus tali, terbanglah dia sesat macam tu. Dia akan rosak. Kita jangan jadi macam tu. Sekadar indah berlagu dengan kelunakan suara, tetapi sayangnya kita tak ada terkesan dengan setiap bacaan kita. Okey, kita kembali kepada hadis yang Rasulullah kata 700,000 tak cukup. 70. Tambah sikit wahai Jibril. Jibril kata pada Allah, nak tambah ke? Tambah, kata Allah. Tambah lagi 1. 700,000.
Nah, dah jadi 14. 1,400. Macam mana dia kata tak boleh, tak cukup, umat aku ramai ni, tambah lagi. Jibril kata kalau aku tambah lagi, maka dia akan jadi semualah masuk syurga. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kamu tidak boleh membimbing ke semua umat kamu. Kamu tak boleh heret semua umat kamu untuk ke syurga. Sebaliknya mereka kena merawat hati mereka terlebih dahulu. Kita ni, yang kita duk belajar ilmu Allah ni, yang saya tahu puan-puan, sediakan satu masa untuk mengadap dengan ilmu Allah. Hari-hari kalau buka Facebook ke, kalau buka YouTube ke, cari majlis-majlis ilmu, cari asatizah-asatizah yang hebat-hebat untuk kita tadah telinga kita mendengar nasihat-nasihat daripada mereka adalah satu perjuangan. Saya faham puan-puan nak duduk di depan kamera hari ni, puan-puan nak duduk di depan handphone, nak duduk di alam maya ini memerlukan satu perjuangan. Ada sahabat-sahabat kita yang kita tengok terpaksa pergi rumah kawan, 4-5 orang pakai baju cantik-cantik, saya tengok berjalan pergi rumah jiran. Nak pergi mana Macam nak pergi makan kenduri? Tak, kami nak pergi mengaji. Itu satu perjuangan. Perjalanan mereka itu penuh berkah. Setiap satu langkah itu digantikan dengan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa. Itu kelebihan orang yang berjalan ke majlis ilmu. Hari ini kita berjalan dalam rumah. Alhamdulillah, insya-Allah. Rasa-rasanya PKP kita ni makin lama makin nak longgar. Andainya kita berpeluang untuk hadir ke majlis ilmu, jom kita sama-sama ke majlis ilmu. Kita tidak duduk di dalam ruang lingkup kita ini. Kita boleh menghadap dengan kawan. Seterusnya bersilaturahim. Walaupun kita dihalang dengan berjabat salam dan berpelukan. Sebab apa? Kita nak menjemput mardatillah. Kesejukan berada di bawah naungan sayap malaikat. Kegembiraan berada di dalam majlis-majlis ilmu. Sebab Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, kalau hampa nampak ada majlis ilmu, satu kumpulan yang sedang memuji nama Allah, yang sedang menyebut nama Allah, yang sedang membesarkan nama Allah, jangan tinggal. Singgah di situ adanya raudhah. InsyaAllah, andai ada peluang, kita jangan kata, tak apalah kalau lagu ni, alam maya ni biarlah berterusan. Tak payah pergi manalah. Kita pakat-pakat duduk di rumah, senang. Tak payah pakai elok-elok, tak mandi pun tak apa. Minyak kereta tak habis, tak menempuhi jalan-jalan sesak. Itu adalah perjuangan kita. Itu adalah pahala. Kan kita ni nak memperbaiki diri, nak bagi elok. Dengan sebab itu kita mencari keredaan Allah. Jangan pandang benda itu satu benda yang remeh. Okey, baik. Yang keempat, tanda hati kerah itu tidak mengambil pengajaran di atas segala musibah. Ambillah pengajaran segala musibah yang menimpa diri kita, yang menimpa dunia kita hari ini, yang menimpa sahabat kita, yang menimpa negara-negara jiran kita, yang menimpa saudara-saudara kita. Contohnya kita tengok saudara kita yang berada di Syria. Masya Allah, sejuk. Sejuk. Kalau kita mungkin diletakkan di situ 2 hari, mati. Mati kesejukan, tak tahan. Kita tengok anak-anak Syria ada yang tak pakai kasut. Jijak di atas salji terus, jejak di atas batu yang macam ketut air. Sejuk bukan min, tapi terus berlari. Dalam keadaan perut lapar, orang main hantar makanan, dia keluar dalam keadaan pakaian yang tak sempurna. Kalau kita ni duduk ketak saja dalam rumah, boleh mati. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada mereka kehidupan, kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Andai itu kita tak ambil sebagai satu pengajaran dalam musibah yang kita pandang, tak mustahil. Hati kita yang memang kerah ini, VIP bukan negara kita, itu negara lain. Punya pasal lah. Kan dia kata, dia perkutip sedikit sumbangan. Kita bagi walaupun sikit. Tak banyak, RM10. Tak apa, Alhamdulillah, ini perjuangan aku. Sebab apa? Sebab nak mendidik hati agar tidak terus keras. Hati menjadi tidak tenang. Itu hati keras. Awaklah susah hati sangat ni. Apa yang susah? Apa yang tak kena? Makan cukup, tidur, lena, duit banyak. Apa lagi tak kena? Tapi duduk tak seronok situ. Itu hati keras. Dan banyak lagi. Banyak lagi yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan salah satu di antaranya, dosa semakin
banyak dibuat. Bukan kata hari-hari makin bagus, makin hari makin tak elok. Dengar orang sana mati, padan buka, mampus dah kawan tu. Perkataan hak tak elok, lega dengar kawan tu mati. Aku memang duk berdoa supaya dia mati. Itu tanda hati keras. Walaupun dia seorang musuh kita. Kita tengok Nabi SAW ketika sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba dibawa lalu satu jenazah di kalangan Yahudi. Nabi bangkit. Kenapa Nabi bangkit? Bagi hormat. Walaupun jenazah itu jenazah Yahudi. Indah akhlak Nabi nak bagi hormat. Kita ni ambillah pengajaran di atas satu-satu kematian, satu-satu kemalangan. Itu tanda orang yang lembut hatinya. Jadi kita tahulah salah satu di antara tandanya. Ubat dia apa pula? Ubat dia Allah Ta'ala sebut. Man yu'minu billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, Allah Ta'ala akan lembutkan hatinya. Macam mana cara nak lembutkan hati? Pertama-tama yang kena ada, berimanlah dengan Allah. Jadi apa segala musibah yang berlaku pada diri kita, kita tak salah orang. Kita nanti kata, ini datang daripada Allah. Didatangkan kepada aku sebagai satu pengajaran, sebagai satu didikan. Cara Allah mentarbiah aku. Kenapa Allah bagi dekat aku macam ni? Ini cara Allah mendidik aku. Cara Allah Ta'ala mengurangkan dosa aku. Jadi kita ambil pengajaran di atas segala apa yang berlaku. Itu orang yang lembut hatinya. Yang kalau kata tak amal juga, ajak dia juga. Yang kedua, Nabi pesan. Cara nak melembutkan hati dengan belajar agama. Macam mana cara nak lembutkan hati? Belajar agama. Kita jangan ingat, cerita ni aku dengar dah. Dia habaq pasal tu kami dengar dah. Ustaz tu cerita, ustazah tu main cerita dah. Dia duk cakap benda yang sama je hari-hari. Tak payahlah buang masa. Belajar agama. Sebab macam saya sebut tadi, orang yang belajar agama ni dia kena ada satu perjuangan dalam diri dia. Untuk dia ambil masa belajar agama. Ada orang yang dia tak mau belajar. Dia tak boleh nak pergi. Dia tak direzekikan Allah untuk pergi. Dia tak direzekikan Allah untuk hadir dalam mana-mana majlis ilmu. Dia tak direzekikan oleh Allah untuk melihat. Kadang tengok melalui wall dia, dalam Facebook dia. Ada ceramah pendek pun tak mau tengok. Cepat-cepat dia roll ke bawah. Punya tak mau tengok. Kenapa? Hati yang semakin mengeras. Tekan channel TV, tertekanlah orang tengah berbicarakan tentang contohnya tazkirah malam Jumaat. Kali. Betapa kerasnya hati. Berhenti di situ seketika. Atau mungkin kita tengah tukar channel TV, tengok-tengok orang tengah azan. Cepat-cepat kita kali. Berhenti seketika. Bagilah laluan kepada azan. Berilah peluang kepada hati kita untuk mendengar kalimah-kalimah Allah. Agar dia lebih lembut. Kemudian kita masuk dalam majlis ilmu. Kita tak mendapat ketenangan dan keseronokan dalam majlis ilmu. Ketahuilah kita, hati kita semakin keras. Sebab sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki ia itu kebaikan di dalam dirinya, hatinya akan lembut, hatinya akan halus, hatinya akan mudah cair. Allah Ta'ala akan yufaqqihhu fiddin, memberi kefahaman yang kuat dalam agamanya. Tak apa, walaupun diulang berkali-kali, tidak mengapa kerana ianya membimbing dan mendidik aku. Okey. Lagi satu, macam mana cara kita nak lembutkan hati? Bertadabur Al-Quran, kajian-kajian tadabur. Okey, mungkin kita baca sekarang Al-Quran, tafsir ada banyak. Kita baca dengan tafsir. Kita tak faham, kita rujuk pada kawan-kawan kita yang pandai. Tanya Sat dia ni, apa maksud ayat ni? Kawan kita kata, nanti Sat, kami belajar dah. Ada catatan dalam kitab aku. Kita pun buka. Okey, kita cerita itu salah satu di antara dakwah kita. Usaha kita untuk melembutkan hati. Kalau hak yang segan-segan nak pergi ziarah orang mati, dengar orang mati dia malah nak pergi. Cara kita lembutkan hati kita dengan menziarahi orang mati. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, cara untuk melembutkan hati kita iaitu bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh.
Dan kita tahu apabila dia soleh itu, hendaklah dia alim. Jangan soleh tapi dia tak alim. Tak ada ilmu, beramal soleh apa? Gila. Nah, itu di antara yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kita kembali balik kepada hadis kursi ini yang Allah Ta'ala sebut. Jika engkau dapati hatimu keras, saya bagi tahu dah tadi, di antara tanda-tanda hati kita keras. Itu tandanya kita suka cakap perkara-perkara yang tidak mempunyai erti, yang tidak mempunyai faedah, suka merapu. Dalam cakap dia tu kita dah sembang betul-betul dengan dia. Dia kena kot lain. Oh, dia merepek rupanya. Aku ingat betul kita ni percaya betul-betul ni. Rupa-rupanya dia merepek. Di antara orang yang tanda keras hati. Menyebabkan bagi kita benda ni, alah tak apa melawak. Di sisi Allah Ta'ala kita tengok dalam kitab penawar bagi hati. Orang yang suka melawak, benda yang menipu, benda yang lara ini di sisi Allah, Allah tetap mengira perkara itu berdosa. Allah Ta'ala dia tak kira melawak. Dia kira berdosa. Jadi tak boleh lah. Nah, kita jangan menipu lah. Aku melawak. Jangan aku pembohong. Percaya tak? Percayalah kawan tu. Kita pembohong sungguh-sungguh. Nah, sebab tu April Fool itu diharamkan di kalangan orang Islam. Jangan buat. Main-main je. Tak apa. Tak boleh. Benda ni benda haram. Maka tak boleh. Sebab apa? Dia di antara punca hati kita menjadi keras. Nah, sebab di dalam kita bergaul dengan para sahabat kita, kadang-kadang kita melukakan hati dia. Sebab itu jangan kita kedekut untuk menghulurkan maaf. Lari tak boleh hulur dah. Tetapi lafaz pohon, nah. Maaf semua, nah. Andai perkataan saya tadi menyinggung, mengguris mana-mana hati, maaf nah, termelawak benda yang tak sepatutnya. Jangan kita melawak macam tu nah. Yang kadang-kadang dia gelak tapi jauh di sudut hati dia, dia terasa dengan apa yang kita buat nah. Itu kita kena jaga. Sebab ianya salah satu daripada perkara yang membuat hati kita semakin keras. Kata Allah lagi, wahai manusia, tidak akan lurus agamamu selama lidah dan perkataanmu lurus lebih dahulu. Tidak akan lurus lidahmu atau perkataanmu sebelum engkau malu terhadap Tuhanmu. Mulut lidah ini selalu memaki hamun orang. Tengok orang tu orang bagus. Dia tu bagus. Sembahyang fardunya, sembahyang sunatnya, amalannya. Buat umrah tiap-tiap tahun. Haji ni 4, 5, 6 kali dah. Punya bagus. Tak kedekut. Tengok siapa pun bersedekah. Tapi Masya Allah mulut. Kalau dia nak kata dekat orang, ikut suka je dia nak kata apa. Macam mana kita nak kata agama dia lurus? Dia tu bagus sebenarnya. Mulut je bising. Dah sebenarnya. Orang macam tu kata Allah. Yang mana pertuturan lidah kita itu adalah lukisan hati. Apa yang keluar daripada mulut dia, itulah hati dia. Nah. Itu Allah Ta'ala sebut. Takkan lurus agama ni selagi lidah dia tak lurus. Takkan betul. Dia tu mulut saja ingat. Maki orang perempuan-perempuan. Tapi bagus. Perkataan istilah macam ni kita tak boleh terima. Dia tak lurus. Nah, dia tak lurus. Dia hanya berlakon. Tapi yang lebih menyedihkan, mulut manis, hati dia kerah. Hati dia tak lurus. Nah, sebab tu dia kata tidak akan lurus lidah atau perkataanmu sebelum engkau malu terhadap Tuhanmu. Macam mana kita nak meluruskan lidah kita? Nak cakap yang elok-elok, nak mengaku yang elok-elok, nak keluarkan perkataan yang elok-elok, iaitu kita kena malu dekat Tuhan. Mengaku, yang ni aku yang buat ni. Kalau tak ada aku, benda ni tak jadi. Yang ni akulah yang punya usaha. Yang ni akulah yang tanam. Yang ni aku yang cipta. Inilah yang disebutkan tidak akan lurus agamamu selagi kamu tak malu pada Tuhanmu. Luruskan perkataanmu. Ini dengan izin Allah dia bagi. Alhamdulillah dapat buat. Itu yang kata orang yang meluruskan agamanya dengan rasa malu pada Tuhannya. Malu nak mengaku kita punya. Bukan kita punya. Kita ada pemilik yang lebih hak.
Nah, bukan. Itu Allah punya. Aku cuma mengusahakan saja. Nah, okey kita bagi. Nampak pemberian tu daripada tangan kita. Kita habaq bukan milik kita. Yang ni Allah Ta'ala bagi. Kita cuma adalah pemudah cara. Melalui tangan kita, melalui poket kita, dikeluarkan untuk sampai kepadanya. Bukan milik kita, Masya Allah. Itu orang yang sedang meluruskan hati, lidah dia, perbuatan dia kerana dia berasa malu pada Allah. Bahagialah kamu, wahai insan yang memiliki sifat seperti ini. Ha? Dan kemudian kata Allah Ta'ala lagi, wahai manusia, apabila engkau melihat aib dan celah orang lain, sementara engkau lupa aib dan celahmu sendiri, maka sesungguhnya engkau sudah sampai ke tahap lebih menyukai syaitan dan memarahi Ar-Rahman. Tengok pada diri kita. Hadis ni dia bersifat ajak kita tengok diri kita. Kalau hang ni suka tengok salah orang saja, kalau hang ni suka tengok silap dan aib orang saja, aib sendiri tak nampak. Ha? Pepatah Melayu, kuman seberang laut, nampak gajah depan mata dia tak nampak. Dia kira dia tengok, anak kawan tu macam tu. Anak kawan ni macam ni. Suami kawan tu macam tu. Mak kawan tu macam ni. Rumah kawan tu macam tu. Hak yang dia punya ni sampai berbulu biji mata. Dia tak nampak. Kami. Dia pun didengar ya cakap aku lagu ni. Ini kata Allah perumpamaan orang yang macam ni. Yang hanya nampak keaiban orang lain. Sedangkan aib dalam rumah dia tak nampak. Orang yang macam ni kata Allah. Tahap dia suka kepada syaitan. Dia marah kepada Ar-Rahman. Dia nampak keburukan, kebusukan, kecelaan hanya pada orang. Tapi sebenarnya diri dia tu sendiri celah. Dia bersahabat dengan syaitan. Dia bermusuh dengan Ar-Rahman. Yang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu, kalau hari ni Allah Ta'ala datangkan musibah kepada kita, duduk dalam rumah. Duduklah dalam rumah. Perhatilah tengok. Masa tu baru nampak segala. Baru kita nampak segala keaiban. Tak adalah sibuk tu cari salah orang. Tak cukupnya orang, tak kenanya orang. Bila hadirnya perasaan sedemikian, maka kita akan mengasihi Ar-Rahman, memusuhi syaitan. Dan kemudian rangkap terakhir kata Allah, wahai manusia, lidahmu adalah harimau. Tu dia. Sampai tahap macam tu. Tapi kalau dalam matan disebut, ya Ibnu Adam, lisanuk asad. Asad ni apa? Singa, asadun. Tapi diterjemahkan di sini harimau. Apa maksud dia? Binatang buas. Lidah kita ini, kata Allah, dia ibaratkan seperti binatang buas. Jika engkau melepaskan ikatannya, maka ia akan membunuhmu. Aku tak mau kata je. Sehari kalau aku kata, anjing tak lalu makan tai. Bahasa dahsyat tu. Sehari aku kalau kata, 7 keturunan dia takkan lupa. Aku tak mau kata, jangan kata. Ikat lidah kamu, kata Allah. Dia binatang buas. Jangan lepas. Atau kita sebut, dia ni suka cakap pakai lepas aja. Kita ni, dalam diri kita, sebenarnya ada satu sifat yang jahat. Yang sentiasa membisik-bisik untuk buat jahat. Orang tak mau kata kat dia, kalau aku kata dah. Tak mau kata sebab aku sedang mengikat binatang buas aku ni. Harimau aku, singa aku sedang ikat dia. Aku tak mau kata. Jadi kalau kita lepas dia, maka dia akan bunuh kita balik. Dalam istilah tu kata pepatah Melayu ni jangan buang. Kerana mulut, badan, binasa. Ambil yang pada muka. Mulut jahat sangat. Makan cabai Melaka lah. Apa akan jadi? Oleh itu kebinasaan dirimu sebenarnya terletak pada lidah dan kata-katamu. Masya Allah. Allah akhir ni Allah Ta'ala sebut. Binasanya kita adalah berpunca daripada lidah dan kata-kata. Sebab tu jaga binatang ni. Jangan dia dilepas bebas. Nak bercakap dengan orang, fikir dulu. Hati dia mungkin terluka kalau aku kata begini-begini. Dia mungkin tersinggung aku cakap kat dia begini-begini. Kita kalau nak tegur, jangan tegur dia di depan khalayak ramai. Panggil dia secara berseorangan. Abang kat dia macam ni. Benda binatang buah. Saya kena kawan tu melawan, kita tegur dia. Dia jawab kita, kita pun naik berang. Itu binatang buah. Naik menyinga. Naik marah.
Sebaliknya kita ada seperti mana adab yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam Rasulullah pernah tangkap lidah dia, tunjuk, jikalau kamu nak menjadi penghuni syurga, jaga ni. Rasulullah kapit lidah dia dengan tangan jari baginda yang suci. Dia bawa keluar lidah. Ni jaga ni. Kalau kamu nak menjadi penghuni syurga, jaga lidah ni. Sebab kebanyakan penghuni yang duduk di dalam neraka di kalangan wanita adalah berpunca daripada lidah dan kata-kata yang mereka hamburkan. Kita jaga dia elok-elok, jaga sebaik mungkin. Seperti mana kita tahu, sedikit nasihat daripada seorang murabbi memberi nasihat kepada kita. Dalam kita berkata-kata, ada kata-kata yang pedas sehingga menyakitkan orang lain. Tak tahulah siapa makan cili dia rasa pedas. Amboi. Senang-senang saja hang cilikan dia. No? Dia pedas tu. Dia pedih tu, dia sakit tu. Tapi kalau bukan perkara yang sebenarnya, jangan duk perli-perli. Panggil dia, jumpa dia, bercakap dan kata pada dia. Dia boleh terima. Tapi pada perkataan yang elok ni ambil. Ambil. Allah Ta'ala suruh ikat lidah kita. Seperti mana seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ni rajin pergi majlis ilmu. Tapi susahnya nak dapat. Rajin belajar. Tapi payah dapat. Dalam erti kata lain, benak. Benak. Mengaji ni rajin. Mana-mana tempat ada dia. Tapi dia kurang. Itu anugerah Allah Ta'ala nak bagi pahala sebenarnya. Apa yang dinasihati Nabi kata, pergi jumpa seorang sahabat yang paling alim di kalangan kamu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pergi jumpa dengan Sayyidina Ali. Macam mana cara nak buat, nak belajar bagi orang yang benar hati. Okey, saya kategorikan diri saya sebagai orang yang benar hati. Yang belajar susah dapat. Saya tak pandai pun. Jadi, cuma berpegang kepada kata-kata ataupun nasihat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada 3 cara dia kata kalau kita nak belajar. Tak mau bagi dia hilang. Cepat hilang. Ni buka kitab, okey, faham. Kita tahu, kami dah buat dah. Tutup kitab, habis lupa. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ilmu ni macam binatang tambah juga. Macam binatang tambah juga. Kena ikat dia. Ya Allah, tadi ikat lidah. Ni nak ikat ilmu pula. Apa dia cara nak ikat ilmu? Qaidu, dia kata. Bi kitabiyah. Ikat ilmu itu dengan menulis. Tulis. Sebab tu, bila kita nak belajar, kena ada buku, kena ada qalam, alat tulis. Tidak, pi lenggang. Duduk nganga, dengar, mengantuk, lena. Okey, tidur dalam ibadah. Tak apa. Tapi sayangnya, ilmu yang kita dapat. Orang dapat, kita dapat. Terbang pi lah, dia buah. Macam orang suruh kita mengasuh budak-budak buah melata. Dia tak duduk setempat. Dia akan pi. Nak ikat dia macam mana? Tulis. Itu yang pertama. Kata Sayyidina Ali, tulis. Bila dah tulis, simpan terus kah? Kalau tulis ni, tulis simpan. Esok-esok buka, aku dah tulis dah benda ni. Tetapi sayangnya, penulisan kita hanya buku tu lah yang baca. Buku tu dia sedia-sedia alim. Jadi, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apabila kamu tulis, maka lepas daripada tulis itu, beramallah. Cara nak bagi kita dapat ilmu tu jangan bagi hilang. Sikit je dapat pun, tak banyak. Lepas kita tulis, beramallah dengan dia. Beramal dengan ilmu tu. Contoh hari ni kita belajar tentang bab solat tahajud. Solat tahajud ini yang paling terbaik adalah sepertiga malam. Kita ni cari sepertiga malam ni waktu bila yang paling cantik? 4:30 pagi. 4:30 pagi tu, kenapa dipilihkan
Allah Ta'ala dia tak bagi waktu secara sewenang-wenangnya. 4:30 pagi ni keadaan abdomen, aksesori dalaman kita ini sedang terbuka. Buah pinggang kita, jantung kita, hati kita, perut kita, usus kita yang nak bekerja ni sedang terbuka. Ha? Kan dia rehat sebab kita lena, kita tidur, kita tak makan apa, dia sedang berehat. Ketika itu mereka sedang menanti zikrullah, pemakanan. Rupanya kita bangkit sepertiga malam itu untuk memberi makan kepada alat-alat yang Allah bekalkan dalam ni. Dan pada itu, ini sains. Nah, dalam kajian sains mengatakan udara luar menghasilkan satu udara yang berwarna ungu. Dan udara luar itu akan memberi penawar pada buah pinggang kita. Masya Allah. Kenapa datang 1/3 malam? Itu sebabnya. Nah, tak didatangkan saja-saja. Kehebatan Allah Ta'ala. Dia nak bagi kebaikan. Okey, kita dapat satu ilmu. Tulis. Tulis, jangan tulis saja. Beramal. Kalau selalu mengkit, tahajud 5:30 pun dah. Lah ni subuh lambat. Subuh 6:30. Dekat-dekat 6:30. Baru masuk subuh. Jadi pukul 6 pun dah tahajud. Boleh. Memang sempat tahajud pukul 6 pagi sekarang. Kalau puan-puan bangun pukul 6 pagi sempat tahajud. Tetapi dia tak ada 1/3 malam tu. Jadi kita dapat beramal dah. Kita tulis. Beramal. Hari ni kena bangkit pukul 4:30. Beramal. Kunci jam. Jaga isu. Jaga isu. Allah segannya nak bangkit. Tak lagi aku suka Lena. Lena lah. Lena lah Cik Owen. Kemudian itu yang kedua. Beramal. Dah dapat ilmu. Tulis. Lepas tulis. Beramal. Yang ketiga. Mengajar. Kita duk kata, saya tak berani lah nak mengajar. Saya tak pandai. Ya, memang. Semua orang tak pandai. Tetapi, macam mana cara nak bagi pandai? Dengan mengajar. Walaupun sikit. Rasa tak pandai itu adalah sifat rendah diri. Sifat tawaduk. Cara macam mana nak bagi pandai? Nak bagi ingat. Tak mau bagi ilmu tu lari. Dengan cara kita mengajar. Ini 3 langkah yang diajar oleh Sayyidina Ali. Yang mana Sayyidina Ali itu digelar oleh Nabi SAW sebagai Babul Madinah. Pintu bagi kota ilmu. Ni saya dah ambil masa perempuan ni. Mohon maaf cuma nak bagi sedikit tips. Cara macam mana nak bagi kita ni cerdik. Sama-samalah. Termasuk diri saya sendiri. Nasihat ini untuk diri saya sendiri terutamanya. Macam mana cara nak bagi cerdik? Dapat ilmu, tulis. Lepas tulis, beramal. Lepas beramal, mengajar. Ajaklah. Mai mau nak abang hampa. Waktu ni sekian-sekian. Itu di antara kita mengajar. Tak payah ajak orang. Sampai depan khalayak ramai pun tak apa. Kita ni dah terketak-ketak dah. Tak nak kata lain, keluar lagu lain. Macam itulah kita. Itu yang ditinggalkan nasihat daripada seorang sahabat Amirul Mukminin Muktabar yang dikasihi oleh baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi saya sudah dulu kuliah kita pada pagi ni. InsyaAllah minggu depan kalau Allah simpan lagi kita, Allah Ta'ala rezekikan kesihatan kepada kita, kita akan bertemu sambungan kepada hadis yang ke-24. Lepas ni kita pakat-pakat cari hadis lain pula. Jangan pernah meninggal. Sebab dalam kita mempelajari ilmu Allah Ta'ala, Al-Quran dan hadis sentiasa meniti di dalam setiap bibir kita. InsyaAllah. Baik, sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada soalan Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yum. Ya Ustazah. Saya nak tanya sikit satu soalan ni lah. Kita cakap tadi pasal riba kan? Ya. Kak Yum nak tanya yang macam kita dapat apa tu bonus. Okey. Kan kita bekerja tahun sekali nanti company bagi bonus. Okey. Tapi duit bonus tu macam bagi saya bila saya dapat dia macam terlampau banyak. Jadi duit ke mana kita nak gunakan lah. Tapi dah guna tapi tak tahu lah juga kan dulu-dulu masa kerja adakah dia riba? Okey.
Masih Okey, banyak baik. kan? Ya. Okey, Terima baik. kasih Terima Ustazah. kasih. Terima kasih Kak Yum. Nah, adakah Ya. bonus itu satu riba? Bonus ini bukan satu riba. Bonus ini satu pemberian yang diberi hasil daripada usaha kita bekerja. Nah, jadi dia diberi oleh syarikat atas hasil usaha kita dengan cara dia redha kepada kita, kita redha pada dia. Kalau dia tak redha, dia takkan bagi sebanyak tu. Hasil daripada upah kita bekerja, dia berpuas hati dengan cara kerja kita, lalu diberikan, dianugerahkan kepada kita bonus yang berlipat kali ganda. Sebab tu Kak Yung kata banyak lah, mungkin berlipat kali ganda. Masya Allah. Bagi Saya saya macam setuju. banyak lah kan. Tak pernah Ya, lah banyak macam tu kan. oh Alah, Masya Allah. Seronok dengar, seronok dengar. Nah. Jadi saya Alhamdulillah. duk tanya ke orang kan Itu dapat bonus banyak mana selalu. uh, itu Tapi tak tahu imbuhan. macam saya. Imbuhan. Tapi saya nak Halal. tertanya kan. Jadi Halal. kalau saya tu okey lah. Tak ada jadi masalah lah. Ya boleh, itu halal. Yang menjadi riba, yang menjadi tidak halal apabila terbeban kepada orang yang membayar. Bukan kita pergi Okey. paksa company tu, suruh hang kena bayar kat aku banyak ni banyak ni. Tak. Nah, tetapi atas redha meredai. Hasil kerja kita orang puas hati, dia pun dapat keuntungan berlipat ganda, maka dikongsi bersama pekerjanya. Nah, lalu diberi imbuhan yang sedemikian rupa. Dan kita pun Ya, ya. Alhamdulillah, bila dah dapat lebih tu, kita pandai-pandailah guna ke arah kebaikan untuk Ya, ya. menambahkan keberkatan. Itu bukan riba ya. Ya, okey. Terima Terima kasih kasih Kak Ustazah. Yung. Sama. Sama-sama. Ada lagi soalan? Tak ada Dana? Nah, tak ada. Saya mohon ampun dan maaf di atas ketelanjuran bicara saya tadi. Saya tahu orang yang bercakap ni sedap, mulut lidah dia nak bawa keluar je. Kadang-kadang dia tak ada nak ikat tentang buah dia tu. Terlepas je ada hati yang terguris dan terluka. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu Allah punya, yang tak baik itu saya punya. Dan sekali lagi, dengan rasa rendah hatinya, saya ucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih, syabas dan tahniah kepada semua ukhuwah muslimah yang begitu istiqamah di dalam menanti kuliah hari demi hari. Bahkan ada yang kata kepada saya, tak sabar-sabar nak tunggu kuliah. InsyaAllah hebat, hebat ukhuwah muslimah ni. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اجعلنا من الناجحين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah.